Usianya masih muda. Sekecil ini, dia diuji dengan pelbagai masalah kesihatan kronik. Perjalanan hidup yang berliku harus ditempuh satu demi satu. Sedih lah tengok dia macam itu, Angkat pun tak minta jadi macam itu, Bila tengok orang lain, tengok anak sihat, tapi biar kat sini. Setelah menempuh perjalanan hampir 400 km, kru bersamamu tiba di Tanjung Sedili, Johor. Lokasi rumah yang jauh serta dikelilingi pohon-pohon kelapa sawit. Tambahan pula tidak banyak kemudahan yang ada. Di rumah kos rendah ini, tinggalnya sebuah keluarga yang mempunyai kisah mereka tersendiri. Hasil perkahwinan Muhammad Suhaimi Jasmin, 28 tahun, dan Asfanizan Osman, 26 tahun. Mereka dikurniakan seorang anak syurga yang diuji dengan masalah kesihatan kronik. Khaira Khalisha Muhammad Suhaimi, 1 tahun, bergantung sepenuhnya dengan tong oksigen untuk kekal bernafas. Menurut Suhaimi, Khaira pernah berada di tahap kritikal dalam tempoh masa yang lama. Namun siapa sangka, bagaikan satu keajaiban buat Khaira. Kalau pergi check up ke, bukan satu tempat. Pergi pakar usus, pakar pemakanan, pakar jantung, pakar kulit. Biasa kalau yang pertama first pergi itulah pakar jantung. Pakar jantung ni dia akan scan lah. Dia akan tengok macam mana anak. Dia akan bagi tahu. Dia cakap benda ni dah makin mengecil. Jadi macam sekarang ni lah. Dia punya saluran jantung tu pun dah makin sempit, kecil. Sebab tu bila dia bernafas tu nampak dia punya lekuk dia. Sebab tu dia kena cepat buat pembedahan. Maksudnya. Keadaan fizikal Khaira yang semakin membesar membuatkan dirinya perlu dibedah dengan kadar segera. Namun apakan daya, pasangan ini memerlukan dana sebanyak RM40,000 bagi menampung kos rawatan. Kos yang tinggi membuatkan Suhaimi terpaksa menangguhkan hasratnya. Sedih lah tengok dia macam itu, Angkat pun tak minta jadi macam itu, Bila tengok orang lain, tengok anak sihat, tapi biar kat sini. Akak pun tak minta dia jadi begini. Akak mengandung pun tak tahu, Tak tahu dah 7 bulan. Baru tahu dah mengandung. Setiap hari Suhaimi akan keluar mencari rezeki di laut. Dahulu, dia bekerja dengan mengambil upah memotong rumput di bandar. Namun dia telah diberhentikan oleh majikan akibat terlalu kerap mengambil cuti bagi memberi perhatian penuh terhadap Khaira. Perkara ini tidak sama sekali mematahkan semangat Suhaimi. Baginya, selagi ada kudrat, dia pasti akan berusaha. Selain menjaga dan merawat anak kandung, dia turut menanggung 2 orang anak saudaranya, Muhammad Khairuddin Zali, 25 tahun, dan Nur Nabiha Zali, 18 tahun. Walaupun hidup mereka diuji, tidak pernah terlintas di hati Suhaimi untuk mengabaikan anak yatim piatu itu. Selalunya kalau macam tak ada duit, tak ada lauk, saya pergi dengan anak saya. Pergi cek siput, cari pucuk paku. Tak kisahlah apa-apa yang ada, yang boleh kita orang makan, kita orang makan. Kata orang,
tak adalah ke bulu, tak kisah, tak milih. Apa yang ada, kita orang makan. Yang penting, nasi tu ada. Nasi ada, tak kisah apa-apa boleh makan. Goreng telur boleh, ikan bilis boleh. Itulah. Biarpun perjalanan hidup keluarganya penuh pancaroba, Suhaimi tidak pernah menyalahkan takdir. Menurut bapa ini, demi kesihatan Khaira, dia sanggup melakukan apa saja agar anaknya dapat hidup dengan selesa. Jelasnya lagi, biarpun keluarganya hidup susah, asalkan dia tidak menyusahkan mana-mana pihak, dan Suhaimi sentiasa mencuba sehabis baik dengan usahanya sendiri. Ada waktunya, Suhaimi terputus sumber punca rezeki. Namun susah mana pun, dia akan berdikari. Biasanya Suhaimi dan Nabihah mencari pucuk paku jika hasil kutipan siput tiada. Saya tak pernah rasa anak saya ni beban. Saya tak pernah rasa malu anak saya macam ini. Dan saya tak pernah rasa menyesal pun. Terus terang saya cakap. Kata orang, kadang orang cakap beban. Kan? Tapi pada saya tak pernah rasa beban pun anak saya. Dan saya tak pernah rasa malu anak saya macam itu. Cuma saya percaya satu hari nanti mesti akan ada keajaiban. Suhaimi dan isterinya Asfanizan kini hanya menumpang di rumah bapa mertua kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk membiayai sewa rumah. Selain faktor masa, jarak rumah yang agak jauh dari bandar memerlukan kos yang banyak untuk berulang-alik bagi mendapatkan rawatan susulan bersama doktor pakar. Kenangan pahit tu, biasalah hidup sama-sama susah. Dulu pun sama-sama cari duit kerja, tapi start tahu apa. Tahu mengandung tu, suami pun kena buang kerja, akak pun kena buang kerja sebab check up selalu kan. Tapi tak boleh buat apa lah. Kadang-kadang kena berhenti dua-dua. Kerja pun akak tu hari kerja baru sebulan rasa kerja dekat KBN habis tahu mengandung, cek, doktor kata anak ada masalah. Pergi hospital apa. Tak boleh buat apa tu, kena berhenti kerja dua-dua. Mereka yakin bahawa rezeki itu pasti ada. Menurut Asfanizan, apa saja hasil yang dibawa pulang oleh suaminya, itulah yang menjadi hidangan buat mereka. Juadah pucuk paku sudah memadai buat mereka alas perut. Kadang pernah juga, kadang tak ada duit apa kan. Cakap tak apa lebih, cakap ada rezeki anak kita ada. Cakap kita tak boleh putus asa kan. Cakap ada je orang nak tolong kita kan. Cakap sedih lah tengok macam itu kan. Anggap pun tak minta jadi macam itu kan. Bila tengok orang lain, tengok anak sihat tapi biar kat sini. Sejak diberhentikan kerja setahun yang lalu, Suhaimi tekad untuk membuat pelbagai pekerjaan mengikut kemahiran dirinya. Suhaimi sering menerima tempahan daripada penduduk di kawasan Tanjung Sedili untuk membaiki kereta kerana harga yang ditawarkan adalah sangat berpatutan. Anak masuk hospital, lepas tu 3 bulan, saya tidur dalam kereta lah. Tidur dalam kereta. 2 hari parking, 60 lebih. 2 hari parking. Jadi saya terpaksa lah. Kata orang, dulu saya ada sampan, ada inilah, ke laut apa semua kan. Lepas tu saya terpaksa kena jual. Kerana saya nak menampung kos anak saya lah. Duit daripada situlah saya gunakan barang apa semua. Lepas tu ada macam orang bagi sumbang kan. Daripada situlah saya guna duit. Tidak kenal erti lelah, Suhaimi kebiasaannya akan mula turun ke laut pada awal pagi untuk mencari rezeki. Proses menarik pukat ini memerlukan tenaga yang banyak. Namun dia bersyukur kerana mempunyai anak saudara yang sering membantu
meringankan beban kerjanya. Suhaimi sangat memerlukan sebuah bot bagi mencari hasil lautan dengan lebih jauh dan lebih banyak untuk dijual. Ke laut kadang tarik pukat. Macam gitu lah. Kalau adalah kata orang. Kalau macam tarik tak banyak, kata orang lepas-lepas lah. Lepas makan, itu je lah. Kalau ada lebih, barulah jual ke. Daripada situ lah sumber pendapatan. Nak cakap banyak pun tak banyak. Kadang ada 70, 80. Paling banyak pun 150. Daripada situlah kita pandailah gunakan. Kadang orang tengok orang rasa sedap, nak. Tapi kita tak boleh. Jadi kita tahan je lah. Tuan bila ada rezeki baru cari. Macam gitulah. Yang penting lepaskan anak. Yang penting anak punya barang cukup. Dugaan yang menimpa keluarga Suhaimi turut mendapat perhatian pelbagai pihak. Nur Asmah Azmi selaku wakil kepada rakan penyumbang yang lain turut memberikan wang tunai sebanyak RM5,000 serta beberapa tin susu buat Khaira. Kita dah buat RM2,500 untuk bayar ambulan. Jadi saya serahkan baki sumbangan RM2,500 untuk keperluan puan lah. Ini ya puan ya. Harap dapat meringankan beban puan lah. Terima kasih. Kisah hidup keluarga Suhaimi ini juga turut mendapat perhatian Irdawati Samsudin serta pengasas Yayasan Cintawati Hazri Yaakob. Kehadiran mereka sedikit sebanyak meringankan beban Suhaimi dengan adanya pemberian mesin oksigen untuk Khaira. Kini Suhaimi tidak perlu lagi menyewa mesin oksigen sebanyak RM350 sebulan sebelum ini. Okey, nanti kita naikkan pada 201. Nak cakap banyak pun tak banyak. Kadang ada 70, 80. Paling banyak pun 150. Kadang orang tengok orang rasa sedap, nak. Tapi kita tak boleh. Jadi kita tahan je lah. Jauh di sudut hati Suhaimi, dia amat mendambakan untuk melihat puteri sulungnya itu sihat seperti kanak-kanak lain. Sekadar impian dan harapan mampu terpahat, mustahil untuk diterjemahkan. Mungkin tampak kuat pada luaran, namun isi hatinya tiada siapa yang dapat merasakan. Saya nak adalah orang yang membantu, sudi bantu keluarga saya, bantu anak saya. Saya nak anak saya sihat macam anak-anak lain, boleh pergi sekolah, boleh bermain. Saya harap sangat ada orang dapat bantu keluarga saya satu hari nanti. Okey, jadi hari ini sebenarnya aktiviti yang kita buat ni adalah daripada program, salah satu program Skuad Setulus Kasih Faiza yang mana kita dah tubuhkan tahun lepas bersama-sama dengan semua ahli anggota staf syarikat Faiza. Jadi pelbagai aktiviti yang kita buat ni sambil menderma dan ni adalah salah satu program iaitu kita melawat ke rumah baby Khalisha dalam program Bersamamu.
beban dipikul Suhaimi menjadi sebahagian daripada tanggungjawab penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendian Berhad. Skuad Setulus Kasih Faiza turut tidak melepaskan peluang menghulurkan sumbangan dengan membawa pelbagai barangan asas keluaran syarikat seperti beras, bihun, kicap dan rempah. Selain mereka dapat menjamah pelbagai produk berhasiat keluaran syarikat, Pengurus Besar Kanan Dr. Salwa Abu Bakar dan anaknya Dr. Muhammad Firdaus Ismail berharap agar sumbangan ini dapat membuka jalan rezeki buat Suhaimi sekeluarga. Saya Dr. Firdaus daripada Johor Bahru. So, dia lahir kat mana, Puan? Tu, apa ni? Hospital Aminah. HCC. So, follow up dekat HCC lah. Dekat sana. Right. Apa plan diorang dekat HCC? Okey, jadi saya daripada Syarikat Faiza lah kan. Jadi kami mengharapkanlah semoga dengan sumbangan sumbangan daripada syarikat ni sekurang-kurangnya dapat membantulah sedikit sebanyak meringankanlah beban keluarga Jadi ni ikhlas daripada Syarikat Faiza. Terima kasih. Sedih lah. Kalau dia punya sakit boleh pergi pada saya nak pikul dia punya sakit. Saya nak segala sakit dia tu biar pergi pada saya. Sebab dia kecil. Dia budak lagi. Dah pikul sakit ni. Suhaimi akur ini suratan takdir keluarganya. Namun ada kalanya dia bimbang bagaimanakah nanti dengan nasib anak kecilnya ini di masa hadapan. Diuji pelbagai komplikasi kesihatan sejak lahir. Semoga Khaira Khalisha diberi kesembuhan dan dapat menikmati hidup seperti kanak-kanak normal yang lain. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 4 buah negeri. 3 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Birat Baba. Keluarga Muhammad Saleh Muhammad, dan keluarga Soleha Muhammad Saleh. 2 keluarga dari negeri Johor, keluarga Nordin Nafiah, dan keluarga Syahrul Aidi Hamdani. Menelusuri ke utara negara, 1 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Aziz Awang Ahmad. Manakala 1 lagi keluarga dari negeri Perak, keluarga Nur Syuhadah Abu Bakar. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan